era kegemilangan Islam. Kesan daripada Islamlah Barat mampu keluar daripada Dark Ages ataupun era kegelapan kepada era baru yang dikenali sebagai era kebangkitan ataupun Renaissance. Bak kata misal sekali Fiorina, Barat terhutang budi pada Islam. Jika tidaklah kerana Islam dan umatnya, Barat tidak kenal apa itu sains dan Barat tidak kenal apa itu teknologi. Itulah kehebatan Islam. Tetapi kemudiannya umat Islam alpa dan cuai. Alpa dan cuai kepada Quran, alpa dan cuai kepada hadis-hadis yang sahih, dan mereka disogokkan dengan dunia yang pelbagai, sehingga akhirnya Barat selepas mempelajari ilmu daripada tokoh-tokoh Islam di bumi Andalus dahulunya, yang sekarangnya dikenali sebagai bumi Spanyol ataupun Spain, selepas Barat belajar dari sana menterjemahkan buku-buku orang Islam dari bumi Andalus, akhirnya Barat terus mengembangkan ilmu itu. Dan pada ketika yang sama, umat Islam menjadi semakin beku, semakin luntur, dan mereka lebih asyik bersiul-siulan dan tidak berminat dengan ilmu agama untuk meningkatkan ketakwaan. Hasilnya seperti yang kita lihat pada hari ini. Barat menguasai ilmu baru, dan selepas dia menguasai ilmu itu, dia buang Tuhan daripada ilmu itu. Maka jadilah sains pada hari ini sains yang tidak menjadikan Tuhan sebagai benda penting, padahalnya mereka ambil daripada Islam sains yang menjadikan Allah sebagai kuasa penting. Tanpa Allah, sains semuanya takkan wujud. Maka Barat menguasai sains dan teknologi, Tuhan dibuang daripada sains, dan akhirnya kesan daripada ilmu baru, mereka mencipta pelbagai inovasi, dan mereka menggunakan inovasi itu untuk meledakkan bom di bumi Islam, mencipta senapang untuk membunuh orang Islam, ketika orang Islam yang pada asalnya menguasai semua ilmu itu, tetapi akhirnya umat Islam lebih cinta pada hari ini kepada hiburan. Idola remaja Islam ialah artis terkinja-kinja, bukannya cendekiawan, bukannya ilmuwan. Maka natijahnya kita rasai pada hari ini. Baru-baru ini alhamdulillah ada seorang rakyat Malaysia, seorang angkasawan telah pergi ke angkasa lepas. Kita bersyukur kepada Allah sebab ada seorang rakyat Malaysia yang berjaya pergi ke sana. Tetapi kita juga jangan sampai melihat kejayaan itu secara tidak betul, sebab kita juga perlu sedar untuk menjadikan seorang rakyat Malaysia pergi ke angkasa lepas, kita perlu minta izin kepada Rusia. Kita perlu menggunakan sepenuhnya prasarana Rusia, sebab Malaysia tidak ada prasarana itu. Malaysia tidak ada kemudahan untuk menghantar sesiapa saja pergi ke angkasa lepas. Kita hanya boleh mencadangkan seorang nama dengan izin Rusia untuk pergi ke angkasa lepas. Kemudian kita seronok bukan main. Sedangkan Rusia telah berjaya ke angkasa lepas lama, Amerika lama, orang lain lagi lama. Orang lain tu orang-orang bukan Islam. Tiba-tiba kita baru hantar seorang, kita sudah ingat seluruh dunia. Inilah umat Islam pada hari ini. Teloknya tak banyak, tapi bisingnya satu kampung. Tuan-tuan, hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam kita bersyukur, jangan lupa tentang agenda Islam. Melayu takkan berjaya tanpa Islam. Maka tuan-tuan, marilah kita mengambil keinsafan pada hari ini. Mari sama-sama kita insya-Allah mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita juga, dan mendidik bangsa supaya menjadikan Islam sebagai agenda penting. Jangan lupa surah Al-Baqarah 211 yang saya bacakan tadi. Ia ancaman daripada Allah. Sesiapa yang meminggirkan, membuang nikmat Islam selepas mereka mendapat Islam, tunggu, kata Allah,
kerana Allah akan datangkan kepada bangsa itu syadidul iqab, balasan azab amat keras. Bangsa Melayu menjadi azab, menanti azab keras jika kita membuang Islam yang merupakan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bangsa ini tidak akan hebat tanpa Islam. Hanya Islam boleh menjadi penyelamat kepada kita, sebagaimana bangsa Arab dahulu yang tak pernah dikenali, tiba-tiba dengan Islam mereka cemerlang, gemilang dan terbilang sehingga berjaya meledakkan ilmu astronomi yang tak pernah dikenali oleh barat, ilmu matematik yang tak pernah dikenali oleh barat, ilmu perubatan yang tak pernah dikenali oleh barat, malah banyak ilmu sains yang lain yang tak pernah dikenali oleh barat. Barat cuma kenali daripada umat Islam. Itulah contoh umat terdahulu yang melihat Islam sebagai agenda penting. Bangsa hanya merupakan satu alat sahaja, alat untuk kita berhubungan dengan orang lain. Bukan kita memperkecilkan bangsa sama sekali. Bukan kita mengatakan kita jangan bersyukur jadi bangsa Melayu, jangan buat begitu, itu salah. Cuma kita mengatakan bahawa yang mengatasi bangsa ialah agama. Bila agama mengatasi bangsa, baru bangsa itu jadi mulia. Tapi andai kata bangsa menentukan segala-galanya, malah bangsa boleh menolak agama. Jika bangsa tak rasa perlu dengan agama, ketika itu bangsa itu tunggulah. Fa innallaha syadidul iqab, azab keras sedang menanti bangsa itu jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, pemimpin kita di atas sedar tentang agenda Islam ini. Bukan hanya sebutan-sebutan retorik, bukan hanya kalimat-kalimat sensasi, tapi isinya kosong, penghayatannya kosong, penguatkasaannya kosong. Kita tak mau kosong, kita mau sesuatu yang serius. Itulah yang kita harapkan. Yang di atas tidak tidur dengan Islam, dan kita di bawah ini pun jangan tidur dengan Islam. Sebab orang yang tidur di tengah jalan, silap hari bulan, kepalanya akan dilanggar oleh kenderaan, menyebabkan kepala itu putus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya, dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Mereka semua merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.